Kisah yang aku akan kongsikan malam ini berlaku di pusat membeli belah yang dikenali sebagai Jajika Mall. Semestinya bukanlah nama sebenar tapi nama samaran. Walaupun nama samaran tetapi nama ni ada persamaan sebutan dengan nama sebenar. Pusat membeli belah yang terletak di salah sebuah negeri di Malaysia ni. Jajika Mall adalah antara pusat membeli belah tertua di ibu kota negeri ini. Ia terletak di tengah-tengah bandar. Untuk pengetahuan korang semua, entahlah, di negeri ini, pusat membeli belah di kawasan bandar, tempat yang selalu berlaku kes ataupun insiden orang yang terjun dari bangunan untuk korang tahulah kenapa orang-orang ni terjun. Nanti aku nak sebut sini kena ban pula. Ada yang terjun sebab putus cinta, ada yang kalah judi, ada yang depresi dan sebagainya. Disebabkan Jajika Mall ini antara yang pertama didirikan suatu ketika dahulu, di sinilah tempat pilihan untuk orang-orang yang malang ini datang dan terjun. Selepas ada pusat membeli belah yang lain yang lebih tinggi, di situ pula banyak kes yang dilaporkan. Pokoknya, kalau ada kes-kes orang terjun, mesti akan melibatkan pusat membeli belah. Mungkin dengan hin-hin ini, ada yang dah dapat tangkap mall ini berada di mana. Biarlah kita berkenalan, orang panggil aku Acai. Aku adalah pengawal keselamatan yang sudah hampir 10 tahun bertugas di Jajika Mall ini. Banyak kisah pengalaman seram yang aku dan rakan-rakan yang lain pernah lalui. Malam ini, aku akan ceritakan secara eksklusif kepada korang semua tentang mall ini. Sebuah kisah yang ramai tidak tahu apa tidaknya sejurus selepas mall ditutup. Hanya kami sahaja yang mempunyai akses ke mall ini. Keadaan gelap, kosong, sunyi sepi membuatkan keadaan berubah 180 darjah ibarat seseorang itu berada di sebuah mall yang berbeza. Nak dijadikan cerita, benda ni berlaku beberapa tahun yang lalu. Ada seorang pengawal baru yang bernama Arif, baru masuk kerja. Bila tiba malam, kami meminta dia untuk melakukan rondaan di sekitar mall. Kawan aku, seorang lagi rakan pengawal keselamatan bernama Jali. Dia ni ada nakal sikit. Malam tu, dia suruh Arif meronda sehingga ke tangga paling hujung di mall. Tangga yang paling hujung ni antara kawasan yang paling keras di mall ni. Di situ terkenal dengan kisah penampakan lelaki yang menangis teresak-esak. Malah selang beberapa bulan ada sahaja laporan yang kami terima dari pengunjung tentang kemunculan lelaki ini. Ada yang dapat merakam video tetapi aku dah tak ada video tu. Kalau ada, aku boleh share di sini. Arif yang tak tahu menahu tentang kisah tangga tu iakan sahaja. Iyalah, sudah diarahkan oleh pengawal senior, mestilah dia ikut jakan. Jali ni pun satu, senaja dia nak kenakan budak baru. Sekitar pukul 12 malam, setelah diberikan arahan oleh Jali, Arif pun melakukan rondaan sementara aku dan Jali di pejabat pengawal memantau dari CCTV. Sejam berlalu, Jali masa tu tengah mengisi laporan. Aku pula tengah merenung CCTV. Tiba-tiba memecah kesepian. Kami mendengar bunyi tapak kaki seseorang berlari menuju ke arah pejabat pengawal. Muncul di dalam pejabat adalah Arif dengan wajah yang pucat dan badan yang bermandi peluh. Katanya, dia terlihat hantu. Jali pun buat-buat terkejut. Katanya, hantu? Aku hanya memandang lakonan si Jali ni. Jali kata, Arif, cuba duduk dulu. Cerita apa yang jadi. Arif pun mula bercerita. Katanya semasa dia tiba di tangga mall paling hujung, dia mendengar bunyi lelaki menangis teresak-esak. Walaupun merasa takut, tetapi dia tekad untuk memeriksa seluruh kawasan tangga. Pelik bila bunyi tangisan tu jelas, tapi tiada sesiapa yang berada di situ. Sehinggalah dia turun ke bahagian paling bawah. Dia perasan bunyi tangisan tu datang dari satu ruangan di bahagian bawah tangga. Maka melangkahlah dia perlahan-lahan untuk memeriksa. Bila dia menyuluh lampu ke situ, dia dikejutkan dengan seorang lelaki yang memakai t-shirt putih, berseluar jeans, duduk di lantai. Tangan dia menutup muka sambil menangis teresak-esak. Arif tanya, Encik tak boleh ada dalam mall ni. Lelaki itu kemudian mengalihkan kedua telapak tangan mendedakan yang sebenarnya dia tidak mempunyai muka. Itulah yang membuatkan Arif berlari lintang pukang ke pejabat pengawal keselamatan. Jadi yang mendengar kisah si Alif ni hanya ketawa terbahak-bahak. Aku yang masa tu duduk di kerusi memandang dengan serius gelagat mereka berdua ni.
Cerita Arif tidak berhenti di situ. Katanya semasa dia berlari tadi, kunci akses untuk semua pintu mall terjatuh di bawah tangga tu. Jadi dia nak minta Jali temankan untuk ambil. Mahu tak mahu, Jali kena pergi temankan Arif. Sebab itulah satu-satunya kunci akses yang kami ada. Kalau tak dapatlah nak buka pintu-pintu di dalam mall ni. Masa ni, raut wajah Jali dah berubah. Dia berhenti ketawa dan kata, kau ni Arif. Kau jatuhkan pula kunci tu. Kunci tu penting tau. Arif masa ni hanya tunduk memandang lantai sambil dia berkata dengan nada yang perlahan, kalau penting, jomlah temankan aku Jali. Sebelum dia berdiri dari kerusi dan berlalu pergi, hilang dari pandangan kami. Jali pun menarik nafas dan katanya, yalah, jomlah. Kau ni Arif, aku pula yang kena pergi ke situ. Sebelum sempat Jali mengorak langkah mengikut Arif dari belakang, aku tarik tangan Jali dan kata, jangan Jali, jangan kau keluar dari bilik ni. Jali tengok aku terkejut. Dia tanya, kau ni kenapa Acai? Aku suruh Jali duduk dan aku ceritakan apa yang aku nampak. Sebenarnya, sebelum Arif masuk ke dalam pejabat pengawal, aku tengah merenung CCTV. Walaupun kedengaran bunyi orang berlari mendekati pejabat, tapi di CCTV aku tak nampak ada orang pun. Bila aku kata macam ni, Jali hanya terdiam. Mata dia terbuka luas, mulutnya terlopong. Aku sambung lagi penjelasan. Lagi satu Jali, kau tengok pintu bilik ni. Terbuka kah? Tertutup? Wajah Jali menjadi semakin pucat. Katanya terketar-ketar, pintu bilik ni sepatutnya berkunci. Cuma kita yang boleh buka dari dalam. Dengan pandangan yang serius, aku melihat Jali dan hanya mengangguk sebab pintu bilik pengawal ni memang akan selalu dikunci. Walau ada yang mahu masuk, kami kena buka dari dalam. Itu adalah prosedur kami di sini. Jadi, macam mana Arif boleh masuk dalam sekelip mata tanpa kami membuka pintu? Dengan nada yang terketar-ketar, Arif bersuara, jadi yang tadi tu bukan Arif. Aku menggeleng kepala dan berkata, bukan Jali, itu bukan Arif. Sesiapa apapun benda tu, dia nak tipu kau, bawa kau ke tangga tu. Sejurus selepas aku kata macam ni, keadaan menjadi sunyi sepi. Tiba-tiba memecah kesepian, pintu diketuk diikuti dengan suara Arif yang baru sahaja habis membuat rondaan. Aku tengok dari CCTV, itu memang Arif. Aku buka pintu, Arif pun masuk ke dalam sambil berkata, dah siap bos. Tapi dia hairan bila melihat Jali yang seakan takut melihat dia masuk ke dalam. Arif tanya kenapa? Aku hanya mendiamkan diri. Tidak sehingga beberapa minit kemudian kami mendengar suara orang menangis yang bergema di seluruh mall. Kami dah tahu itu adalah satu gangguan, jadi kami hanya memantau dari CCTV. Tiada siapa yang berani membuat rondaan. Lelaki menangis tu, kalau mengikut cerita, adalah antara penampakan yang agak terkenal juga di Jajika Mall ini. Kononnya, dia adalah salah satu daripada puluhan orang yang pernah terjun dari tingkat paling atas. Menurut cerita pengawal keselamatan senior, sebelum lelaki itu naik ke tingkat paling atas, dia kedengaran menangis teresak-esak di tangga. Kononnya akibat putus tunang. Begitu juga semasa melangkah naik ke atas, dia akan menangis dari tingkat bawah sehinggalah ke atas sebelum memutuskan untuk terjun. Semasa dia ditemui di bawah, diceritakan air matanya masih lagi mengalir. Kononnya roh lelaki ini tidak diterima bumi dan terperangkap di sekitar Jajika Mall. Kalau difikirkan semula, agak lawak juga apa yang terjadi malam tu. Si Jali nak kenakan budak baru tapi terkena batang hidung sendiri. Aduh, Jali. Banyak lagi kisah seram yang berlaku di Jajika Mall, tapi mungkin hari ini itu sahaja yang aku boleh ceritakan. Terima kasih kerana mendengar Misteri Lelaki Menangis di Jajika Mall. Kopi-kopi seram 1, penjelajahan.